Dan sebenarnya tuan-tuan, kita agak ketinggalan sedikit. Sebab apa? Sebab mungkin disebabkan kita terlalu sibuk dengan urusan yang berkaitan dengan balik kampung. Kita tanya-tanya bila kedai gunting rambut nak buka. Kita rasa teruja nak tunggu restoran boleh kita makan bersama dengan keluarga. Kita teruja bila mana boleh melancong. Tapi kita tertinggal macam mana ya? Maksud saya ialah, bila saya fikir balik tuan-tuan dan mati Allah, saya rasa kita tertinggal satu benda yang Allah jadikan bulan Ramadan itu, dia ada output dia. Allah jadikan Ramadan itu bukan dengan saja-saja nak jadikan Ramadan, bukan saja-saja nak jadikan puasa, tetapi matlamat puasa yang cukup murni, yang lebih murni, lebih penting daripada balik kampung, lebih penting daripada kedai gunting rambut, lebih penting daripada buka restoran. Apa dia ya? At-taqwa. At-taqwa. Itu yang kadang-kadang kita, sebab barangkali sebab orang duk fikir bila nak habis PKP kan, akhirnya kita tidak bicara langsung soal takwa yang merupakan output ataupun natijah matlamat kesan yang lahir daripada puasa sebulan bulan Ramadan. Ini kita nak bincang pada pagi ini supaya kita jangan jauh tertinggal. Terima kasih dan syabas kepada sahabat Masjid Al-Mu'minun ya. Cuba kita lihat dalam Al-Quran. Allah Ta'ala sebut dalam ayat dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, telah difardukan ke atas kamu berpuasa, yakni dalam bulan Ramadan sebulan, sebagaimana telah difardukan ke atas umat-umat sebelum kamu. Ini matlamatnya, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Ayat ni tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut menggunakan kalimah la'alla. La'alla ni benda yang tidak pasti, benda yang berkemungkinan, benda yang mudah-mudahan, benda yang dipanggil semoga, benda agar, yang kita pun tak tahu akan berlaku ke tidak takwa tadi. Sebab tu tuan gunakan la'alla. Tak semestinya orang berpuasa Ramadan sebulan dia akan mendapat takwa, tapi Tuhan kata mudah-mudahan dia mendapat takwa, dia menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah Taala dalam ayat tadi tuan-tuan, dia kata apa? Ya ayyuhallazina amanu. Input mesti ada iman dulu. Nak puasa Ramadan mesti ada iman. Kemudian kutiba alaikumusiyam, difardukan ke atas kamu berpuasa. Puasa itu proses. Orang beriman melalui proses puasa, maka dia akan keluar outputnya, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang bertakwa. Subhanallah. Kapas, kekabu lah, kekabu. Dia ada pokok kekabu kan, ada buah kekabu. Dia pun bila dah cantik kekabu tu kita ambil, kita proses masuk dalam kilang kekabu. Kemudian keluarlah jadi bantal, keluar jadi tilam, keluar jadi macam-macam tuan-tuan. So begitu juga kulit lembu. Kulit lembu masuk dalam kilang, dia keluar jadi jaket, dia keluar jadi beg kulit, dia keluar jadi kasut kulit. Itulah namanya input, proses, output. Sekarang kita hanya bicara tentang proses saja. Tapi apa yang lahir daripada proses tadi? Kilang Ramadan dia melahirkan apa? Yang itu kita tak bincang. Kita bincang nak balik kampung, kita bincang nak makan lemang, kita bincang nak balik raya, kita bincang bila nak berakhir PKP, kita bincang bila nak buka sekolah. Tapi selepas Ramadan patut kita bincang output je, iaitu at-taqwa. Di mana takwa tadi tuan-tuan dan mati Allah? Takwa ni apa dia? Apa dia takwa ni? Senang cerita, kita nak bincang takwa pada pagi ni. Takwa ni tuan-tuan dan mati Allah, kata Imam Ali bin Abi Talib, Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah, dia menceritakan takwa tu apa? At-taqwa ni al-khawfu minal jalil, kata Ali. Ali kata takwa itu ialah al-khawfu minal jalil, takut kepada Tuhan Rabbul Jalil. Kita cek diri kita muhasabah diri kita, saya muhasabah diri, saudara-saudari semua muhasabah diri. Apakah kita sudah semakin takut ataupun ada rasa secebis takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala?
ataupun masih lagi main-main dengan Allah. Ada orang main-main dengan Allah, main-main dengan hukum Allah, main-main dengan halal haram, masih main, tak apalah. Arak, boleh minum arak, ya, asalkan tak mabuk, ya, gitu ke? Sedangkan itu adalah peraturan Allah SWT yang telah memang mengharamkan arak. Tak apalah, pakai buka aurat sikit pun, bukan semua buka, ya, buka hanya lengan dengan leher je. Adakah kita tidak takut pada Allah Rabbul Jalil, ya? Jadi dalam keadaan kita setelah berpuasa Ramadan, kita tengok kesannya, adakah saya dan juga tuan-tuan makin takut dengan Allah ataupun makin berani mencabar Allah? Rasuah sikit tak apa, ya, tak boleh banyak, tak boleh, alah, sekadar 6-7 ribu tu okey lah. Yang tak boleh ratus-ratus ribu. Dia tak kira rasuah ni RM1 pun tak boleh, 10 sen pun tak boleh rasuah, asalkan nama rasuah. Sebab kenapa orang tak nak ambil rasuah? Sebab dia takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dia takut pada hukum Allah Azza wa Jalla. Alah, riba je, sikit je, saya tak bunuh orang ustaz, saya ambil riba je. Sedangkan dosa riba itu, kata Nabi, lebih besar daripada dosa 36 kali berzina. Sebab tu biar ada rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, barulah itu rasa memang ada takwa dalam diri kita. Rasa takut. Rasa takutlah kalau melewat-lewatkan semayang. Ni takut Allah Ta'ala marah, ya. Kenapa aku boleh buat awal satu benda, boleh pergi airport kita pergi tuan-tuan, pukul 6 kita berlepas, pukul 4 dah ada dah. Pukul 4 dah ada dah tercangak di KLIA. Awal tu 2 jam. Sebab apa? Sebab itu peraturannya. Tapi dengan Allah, ialah, maghrib pukul 7.23, pukul 7 suku sempat lagi sembahyang asar. Kita macam ada benda lebih penting dalam hidup kita, dalam dunia kita ini, daripada Allah. Sedangkan Allah lah yang patut kita takuti, ya? Sebab Allah Maha berkuasa. Dia boleh buat apa sahaja kepada kita, tuan-tuan. Dia boleh bagi rahmat, dia boleh bagi azab, dia boleh bagi nikmat, dia boleh tarik balik nikmat, dia boleh bagi sihat, dia boleh bagi sakit pada kita, dia boleh bagi kaya, dia boleh bagi miskin, dia boleh tukar, tuan-tuan, serta-merta. Kadang kita sekarang, berapa ramai orang yang hari ni pagi ni makan nasi lemak kita cukup cantik, segar bugar, tengah hari mati. Allah Ta'ala punya kuasa. Berapa orang yang sakit, ya, tak mati-mati, yang sihat pula mati. So kita fikir Allah Ta'ala ni Maha berkuasa. Sebab tu kita kena takut pada Allah Ta'ala lebih dari segala-galanya. Satu,